Aku pernah kerja basuh pinggan Nasib. Basuh pinggan. Waktu tu bila aku cakap aku ada diorang tanya lah, diorang tanya aku belajar sampai mana. Aku cakap ada degree, diorang gelak. Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Kepada korang yang baru tonton video aku, nama aku Asim Mairan. Kepada korang yang dah subscribe channel aku, thank you very much. Korang memang cantik, terbaik, cun, semua benda lah. Memang korang terbaik. So guys, hari ni aku ada bawa tetamu untuk ceritakan pasal bekerja sendiri ataupun menjadi freelance. Kenapa aku buat video pasal bekerja sendiri hari ni? Sebab aku baru tengok satu artikel ataupun baca satu artikel dekat Esrawani. Dekat situ Esrawani kata ada seramai lebih kurang 778,000 yang menganggur pada bulan April masa PKP hari itu. Itu adalah rekod daripada Jabatan Statistik Negara Malaysia. Dan kebanyakan yang kena buang kerja masa PKP itu adalah mereka yang terdiri daripada sektor perkhidmatan dan pembuatan, terutama yang berada dalam industri pelancongan, hiburan, taman rekreasi dan pelbagai lagi lah. Mungkin ramai yang tertanya kalau dah kena buang kerja, apa benda pekerjaan yang korang boleh buat. So hari ni aku bawa seorang tetamu nak ceritakan pengalaman dia bekerja sendiri. Sebab kebanyakan orang risau bila bekerja sendiri ni income tak tetap satu. Lepas tu boleh survive ke dengan income bekerja sendiri ni, nak dapat klien macam mana, dan kerja jenis apa yang kita boleh buat untuk bekerja sendiri ni. So hari ni aku bersama tetamu aku, Fadil Ahmad. Nanti aku letak Instagram dia kat bawah, link kat bawah. Dia pun ada YouTube channel dia sendiri, Blogger Bar Media. Aku akan letak dekat description kat bawah juga. So tanpa buang masa, jom kita interview Fadil. Okay, jom. Okay guys, so Fadil ni aku kenal daripada aku kecil lah. Kita orang duduk kat Rawang, dan kita orang pernah satu kelas dulu masa darjah 4. Dan kita orang lepas tu sekolah menengah pun sekolah sama sampai form 3. Lepas tu universiti lain-lain, tapi kita orang ambil bidang yang sama lah. Fadil ambil marketing, aku pun marketing. Cuma Fadil ni kat UiTM Shah Alam, aku UiTM Perlis. Tapi aku tak nak cerita banyak pasal Fadil lah. Fadil, kalau boleh ceritakan sikit pasal diri kau. Okay, Assalamualaikum. Nama aku Fazil Ahmad. Di Facebook kenal sebagai Fazil Ahmad. Dan di YouTube korang boleh search Blogger Bar Media. Aku seorang YouTuber. Dan sekarang aku banyak melibatkan diri kepada dunia pelaburan saham di Bursa Malaysia dan global. Itu adalah apa yang aku lakukan sekarang. Maksudnya aku lebih kepada bekerja sendiri, dan aku ada small business yang aku tengah buat sekarang. Dan aku juga aku adalah graduan daripada UiTM Shah Alam dalam bidang pemasaran. Dan aku meneruskan apa yang aku buat sampai hari ni dalam bidang pemasaran, iaitu berkaitan, tak ada lari pun. So guys, kenapa aku bawakan Fadil ni? Sebab Fadil ni antara orang yang aku kenal, dia dah lama bekerja sendiri. Selalu aku tengok juga boleh ke survive kalau kerja sendiri kan, buat produk lain-lain tapi still boleh maintain kehidupan. So sebelum aku start tanya pasal bisnes dia ke apa, kita tanya dululah. Aku nak tanya, okay, Fadil, sebelum kau start kerja sendiri ni, okay, kau start kerja bila? Maknanya kau pernah tak kerja dengan orang? Lepas tu kalau kau dah pernah kerja dengan orang, kau start bila kau kerja? Okay, aku sebenarnya dah pernah bekerja dulu, awal-awal dulu masa aku graduate. Dan masa belajar pun aku banyak kerja part time yang aku buat. So maksudnya masa kau student kau dah start bekerja? Aku dah start bekerja, macam-macam kerja. Setiap satu hari aku akan busykan duit masa aku untuk mencari duit. Kerja catering, kerja McD, pizza. Aku tak pernah tahu kau kerja McD. Hotel. Hotel pun aku tak pernah tahu. Serving, aku kerja dekat bahagian-bahagian banquet lah. Maksudnya hantar makanan semua. Itu adalah kerja-kerja aku. So waktu selalunya kebiasaannya orang akan ajak lepak, aku memang tak ada masa sebab aku kena cari duit untuk survive. Itu family aku dah ajar, apa-apa pun jangan minta duit, cari usaha, cari sendiri. Dan aku bersama kakak aku dan adik aku, kita kerja catering sekali. Maksudnya setiap satu ahad kalau ada job, memang kita akan pergi. Kebiasaannya akan ada lah. Kau start tu masa umur berapa yang kau mula-mula kerja? Waktu matrik memang tak boleh keluar, so aku tak boleh kerja. Dan bila masuk UiTM lah. Oh, maknanya bukan masa sekolah rendah lah. Sekolah rendah pun ada kerja. Bukan sekolah rendah, bukan waktu sekolah menengah. Sekolah menengah pun aku ada kerja. Sekolah menengah. Sebenarnya sekolah rendah aku kerja waktu darjah 4, kerja cyber cafe depan rumah. Tapi lepas ayah aku dapat tahu, aku kena tarik telinga, aku kena keluar.
Dan aku berhenti serta-merta. I see. Sebab aku memang daripada kecil aku suka cari duit sendiri. Tapi kau cari duit masa tu untuk apa sebenarnya waktu kecil? Sebab aku nak beli barang-barang yang aku tak dapat. Sebab ayah aku tak mengajar aku dengan kemewahan. Ayah aku cakap nak kumpul duit belanja yang dapat hari-hari tu, yang tu belilah apa-apa. Tapi masa tu walaupun kau bekerja, pelajaran macam mana? Seimbang tak? Alhamdulillah. Termasuk universiti pun seimbang? Aku masih suka belajar. I see. Aku masih suka belajar. Alhamdulillah. Kau degree habis kan? Aku habis degree. Alhamdulillah. Okay. Sebelum kau start kerja sendiri ni, kau pernah bekerja dengan ramai orang lah. Betul. Maknanya kau pun tak ingat berapa ramai lah. Berapa ramai yang kerja-kerja sekejap tu kira part time lah. Full time pun aku ada kerja dengan syarikat advertising. I see. Dan bank. Oh, bank. Dan kau bank pernah ni kerja bank? Pernah kerja bahagian investment. Oh, serius aku tak pernah tahu. Okay. So maknanya Fadil ni pernah juga bekerja dengan orang, tapi itu just untuk kau ambil pengalaman je, betul. Awal-awal dulu. So bila kau mula-mula terfikir nak kerja sendiri ni? Kenapa kau nak kerja sendiri? Okay, dan aku mula nak bekerja sendiri sebab daripada syarikat advertising aku dulu, ada di Shah Alam, ada seorang ni, tak boleh sebut nama lah kan. Okay, tak apa. Okay, dia mengajar aku untuk berniaga sendiri. Maksudnya dia ajar aku step by step. Aku banyak kepada online, maksudnya berniaga secara atas talian. Dan aku tidak berjumpa orang sebab kita buat berniaga ni atas online je. Sekala post produk, kita buat iklan, apa-apa semua online. So aku dari situ aku nampak minat aku suka buat kerja ni. Aku buat kerja sampai malam dekat office, 12 malam pun tak apa. Dan aku kadang-kadang memang selalu tidur office jugalah sebab aku nak pagi besok terus aku buat kerja. Sebab aku minat. Itu kerja yang aku dia ajar untuk buat bisnes sendiri. Aku cari produk aku sendiri. Aku try marketkan online. Aku buat FB ads, buat Google ads. Banyak kau belajar sendiri semua tu lah? Daripada office tu. Maksudnya aku digalakkan untuk berniaga. Gaji waktu tu memang tak banyak. Sebab tu kami digalakkan untuk mencari duit lebih. Maksudnya masa tu kau kerja dengan company tu, tapi kau dah start minat untuk kerja sendiri sebab kau tengok kat company tu, maknanya daripada company tu kau tengok kalau aku start buat sendiri, aku pun boleh pergi jauh. Betul. Itu kan maksudnya? Betul. Masa tu umur kau berapa? Waktu tu 23, 22 macam tu lah. 22. Sorry kalau aku tanya, itu yang kau start tu MLM ke? Tak, produk MLM. Betul. Produk kalau MLM ada kan zaman belajar. Zaman belajar. Itu biasa kita kena lah. Kena. Tapi MLM tu actually banyak mengajar kau juga, betul tak? Betul. Untuk bekerja sendiri. Betul. Okay. Aku bukan nak cakap MLM semua buruk lah. Bukan nak burukkan MLM ke apa, tapi daripada MLM aku belajar untuk networking tau. Bagus sebenarnya. Sebenarnya daripada MLM tu aku belajar tentang bina team. So sekarang ni dah banyak lah beberapa company aku pegang. Aku dapat pegang projek doang. Aku bina satu team, Alhamdulillah. Jadi kalau kau pun dapat tengok sendiri kan macam mana kan jalanan ni. Even aku mengakulah, even insurans takaful pun actually dia gunakan sistem lebih kurang macam MLM juga. Dia MLM ni memang banyak bantu untuk you. Dia bukan untuk kau orang kerja selama-lamanya, tapi dia kalau kau macam nak start buat bisnes kau nak belajar macam mana nak ada agent, macam mana nak bina team sendiri, MLM ni banyak membantu untuk kita belajar benda-benda tu. So bila korang dapat ilmu-ilmu tu, korang boleh get on untuk kerja sendirilah. Itu pendapat aku lah. Betul. Aku pula yang jawab soalan. So daripada company yang kau kerja, kau kata lepas tu kau minat nak kerja sendiri tu, lepas tu apa produk ataupun servis pertama yang kau buat untuk kerja sendiri masa tu? Okay, aku mulakan dengan sebenarnya aku mulakan dengan menjual produk orang. I see. Dan waktu tu aku menjual produk abang aku, produk-produk gym. Kita try jual makanan kesihatan. Lepas tu aku jual joint venture dengan orang lain juga. Aku banyak mula dengan produk sendiri dan aku produk orang. Dan aku ada juga buat produk sendiri seketika, produk untuk kuruskan badan. Untuk beberapa tahun jugalah. Waktu tu memang tengah naik. Kalau aku sebut nama memang tak tahulah produk tu. So aku mula dengan jual produk orang. Dan aku dah dapat, waktu tu memang aku dah ada income lah. Dah ada income, Alhamdulillah. Kalau nak sebutkan okey lah, boleh survive. Dan seterusnya baru kita try produk sendiri tu, aku buat dengan kawan-kawan. I see. So masa jual produk orang tu, still masa kebebasan semua sendiri. Cuma strategi marketing tu untuk jual ke cari orang itu sendiri. Betul lah. Cuma produk je produk orang.
Dan kelebihan starting dengan menjual produk orang dulu, kita tak payah keluarkan kos untuk cost overhead Betul. untuk produk. Kita just keluarkan untuk kos marketing dan kita menjual je, betul tak? Kelebihan menjual produk orang ni, kau tak payah fikir apa-apa, kau kena belajar cara marketing. Cara copywriting, cara untuk kau ketengahkan value, dan cara kau maksudnya kau belajar untuk cara present secara online ataupun offline. Tapi aku lagi suka online, sebab online ni kita dapat target market yang lagi luas. Kalau offline ni penat sikit dah. Kalau kita tengok sekarang ni orang pergi rumah ke rumah, meja ke meja, itu penat. Tapi itu bagus juga untuk kau latihkan diri kau, jadikan lebih confident. Cara presentation tu bagus. Cuma aku lebih kepada online. Aku kepada copywriting, cara untuk mainkan emosi orang. Itu aku rasa yang aku ketengahkan sampai hari ni. Okey, orang kat luar sana mesti nak tahu. Katakanlah tiba-tiba je dah kena buang kerja, tak ada pengalaman, tak ada pengalaman kerja sendiri ataupun tak pernah berniaga. So kau rasa macam mana? Boleh tak dia orang start kerja sendiri? Lepas tu kalau dia nak start dari mana? Dari macam kau juga ke, jual produk orang dulu jadi dropship ke apa? Apa pandangan kau? Apa yang kau boleh tolong, nasihat yang kau boleh bagi untuk orang kat luar sana yang baru je menganggur ataupun dah lama menganggur? Okey, apa nasihat kau? Pendapat aku, bagi nasihat ikut pengalaman aku, nak bekerja sendiri memang digalakkan. Cuma kalau yang terbaik adalah korang belajar jual produk orang dulu. Jadi affiliate, mana-mana produk banyak je percuma. Korang just dapatkan link dia, korang belajar promote dekat Facebook kawan korang. Kalau ada banyak tips sebenarnya, tapi aku bagi tips sikit. Kawan Facebook korang tu contohnya 300 orang, 200 orang, sikit tu tak? Betul. Korang kena cari networking, maksudnya korang kena bertambah kawan di Facebook. Cari kawan-kawan yang korang nak masuk niche tu, dan korang join grup-grup yang korang nak masuk niche tu, dan korang mula bergaul. Korang jangan limitkan kawan Facebook korang 300-400. Untuk orang bisnes memang salah. Sebenarnya yang banyak membantu korang dalam perniagaan ni bukan kawan-kawan korang juga. Dia orang yang kita tak kenal pun sebenarnya, tapi jadi kawan Facebook kita. Sebab kita selalu ketengahkan value-value, macam value produk, value servis yang kita bagi. Kita selalu tunjuk testimoni. Ada banyak cara sebenarnya kalau korang nak mula perniagaan di Facebook. Mula dengan langkah yang mudah, iaitu tambah kawan, mula share value, jangan terlalu menjual. Di Facebook jangan terlalu menjual. Itu cara paling mudah lah. Lepas tu kau boleh start dengan Instagram, lepas tu kau boleh start dengan YouTube, dan kau boleh start dengan Telegram dan Twitter. Itu banyak platform free yang korang boleh cuba. Rajin tak rajin je lah. Kalau korang banyak sekarang duduk di rumah sebab PKP kan, korang boleh buat cara-cara itu. Cara paling mudah secara online. Dan seterusnya next step, bila kau dah pandai, kau mulakan dengan iklan-iklan. Itu untuk korang lajukan korang punya jualan. Korang nak income yang lagi besar, baru korang bayar iklan-iklan di Facebook Ads atau Google Ads, Instagram Ads, YouTube Ads. Okey, so apa yang aku faham tentang apa yang Fadil cerita tadi, yang pertama, kalau kita nak mudah, kita nak start, kita takut modal tak banyak, kita mungkin boleh jadi dropship dulu. And then daripada dropship tu, kita bukannya nak jual dekat kawan-kawan Facebook kita saja ataupun follower kita kat Instagram saja, tapi kita build dulu networking, kita give value dulu kat orang. Contoh kalau kita jual kek ataupun kek batik kan, kita nak jual produk orang, tapi kita buat satu FB page ataupun kita sendiri dekat FB page, FB kita cerita kat orang, sebenarnya apa tips nak sedapkan lagi kek batik ni. Maksudnya share dia punya benefit lah. Maksudnya apa yang kelebihan yang ada. Kenapa kau perlu dapatkan produk dia. Lepas tu bila kau dah cerita value, baru kau cakap, baru korang cakap, bukan jual lah, korang cakap kalau nak dapatkan kek yang lebih kurang macam mana kau ceritakan ni sedap, boleh dapatkan dengan korang. Macam tu lah lebih kurang. Betul. Dan pantang larang juga, pantang larang untuk orang bisnes online ni, jangan sekali-sekali spam. Yang banyak aku tengok orang spam private message PM. Lepas tu kita terus menjual. Orang tak suka sebenarnya tau. Korang menceritakan di Facebook tentang kelebihan, korang kena buat ayat yang orang akan cari kau. Dan jangan memaksa. Kita menjual bukan memaksa. Maksudnya kat situ korang kena rajin update. Jadikan korang ni salah seorang yang
bukan kata pakar, tapi orang kenal kau. Okay, bila sebut Fazil, orang sekarang ingat aku sebagai investment, sebab aku selalu share tentang investment, tip-tip pelaburan. So orang akan ingat, cari dia lah. Kalau apa-apa kau kena ambil masa setahun 2 tahun untuk bina branding, dan masa sama korang dah buat sales sebenarnya. Tapi bagi aku awal-awal tahun tu bina branding dulu. I see. So kalau korang yang tak tahu, Fadil ni dia ada apa, selalu ceritakan pasal Wahid Invest. Wahid Investment ni korang boleh check dekat bank negara ke apa, memang legit. So kalau korang yang mana belum ada lagi account Wahid Invest, nak tahu macam mana, follow Facebook Fadil. Lepas tu kalau korang yang dah tahu tapi belum buka account, pakai referral code Fadil. Korang boleh nanti kalau contoh minimum boleh tak sini lah. Nanti aku letak kat situ. Minimum RM100. Bila pakai referral code Fadil, nanti boleh dapat tambah berapa lagi? Sekarang dah RM10 bonus. Dulu masa aku masuk awal-awal 40 dapat 40. Lepas tu dia tambah lagi bonus 40. Aku dapat 100, aku dapat RM80 bonus. So korang yang baru nak start, korang masih belum terlambat untuk gunakan referral code Fadil dan dapatkan RM10. Wahid Invest. Nak tahu macam mana dia berfungsi, korang kena follow Fadil punya page lah. Follow aku punya personal. Personal FB. Sebab kalau nak cerita kat sini memang panjang gila. Panjang. Lagi satu yang ramai orang takut bila kerja sendiri ni, income tak tetap, lagi-lagi buat sale. Kadang ada bulan yang tinggi sale, tinggi lah, tapi ada bulan yang tak ada sale langsung. So macam mana kau survive, Adik? Boleh tak kau cerita macam mana nak survive bila kerja sendiri ni? Okay, ni soalan yang bagus lah. Selalu aku nampak rata-rata kawan aku kan, bila ada duit sikit, dia belanja mewah-mewah. Memang macam-macam barang dia beli. Dia nak hiburkan diri. Itu bagus. Cuma kau kena ingat, bila kau buat bisnes ni, kau kena ada at least 6 bulan untuk kau survive. Kalau kau ada syarikat, kau ada staff, liability, overhead kau semua, kau kena kira 6 bulan ke atas. So bila macam PKP berlaku, kau tak payah risau. Kau teruskan bisnes kau. Kau fikir cara untuk tingkatkan sale, bukan kau buang pekerja. Itu tips yang selalu aku dengar, aku belajar lah daripada otak-otak bisnes. Okay, maksudnya kau jangan terlalu bermewah-mewahan. Untuk baru-baru start jangan. Okay, bagi aku sendiri, aku ni memang seorang yang tidak berbelanja. Macam baju seluar, baju raya semua aku tak beli. Aku lebih kepada apa yang aku rasa macam untuk aku buat kembangkan bisnes aku. Dan tapi kadang-kadang untuk percutian, untuk relaxkan minda, tu aku keluarkan duit. Aku tidak berbelanja mewah lah. Maksudnya apa yang aku boleh buat, aku tidak berbelanja mewah macam orang lain. Aku lebih kepada investment business aku. Dan kalau tengok aku kalau untuk aku banyak kepada jimat lah. Kadang-kadang orang boleh kata kedekut lah. Sebenarnya aku lebih kepada jimat. Kalau kat rumah, aku banyak buat bisnes kat rumah. So aku masak sendiri, aku tak makan luar. Itu cara aku jimatkan duit kat situ. Aku boleh fokus. Tapi aku tengok Instagram kau selalu post gambar makan kat luar. Okay, kalau post gambar makanan tu, semua orang bayar aku. I see. Aku kan aku blogger. Betul-betul, dia ada YouTube channel tadi, Blogger Familia. So, dia ada buat review kalau kau nampak aku makan semua apa-apa, dia orang bayar aku untuk makan. I see. Sampai tahap macam tu lah. So kalau kau nak jadi blogger ataupun YouTuber, itu apa kelebihan yang kau orang akan dapat lah. I see. So maknanya tapi soalan aku tadi macam mana nak survive tadi, maknanya kita kena, kalau kita tak ada ilmu kewangan, kita beli buku kewangan, kita kena belajar macam mana nak simpan duit, macam mana nak ada cash flow positif semua. So itu ilmu yang kita kena tambah sendiri. Kita kena invest sikit kat buku ke, dekat program-program, ada orang buat kelas pasal kewangan ke, kita pergi untuk belajar, supaya at least bila kita start business ni dapat duit, kita bukannya terus gunakan suka hati. Kita tak curi duit syarikat. Tapi kalau kau pergi kelas-kelas tu, banyak kan kelas-kelas yang aku pergi. Cuma kau kena ada action lepas tu. I see. Jangan pergi kelas, lepas tu hilang, lepas tu tak pergi kelas lagi, hilang lagi. Tapi sorry, tadi kau start kerja sendiri umur berapa? 24 macam tu lah. 24, maknanya dari umur 24 ke sekarang, walaupun kerja sendiri, kau masih boleh survive? Betul. Alhamdulillah sampai sekarang aku sentiasa dapat rezeki untuk pegang projek ni. Alhamdulillah, rezeki. Okay, lagi satu deal. Contoh bila kerja sendiri kan, benefit untuk sok-sok KWSP semua selalunya tak wajib lah. Tapi macam kau sendiri, apa yang kau buat? Adakah kau letak sok-sok ke, kau ambil insurans ke untuk pastikan apa-apa jadi kat engkau, bisnes kau still okay? Apa maknanya, contoh kalau orang kerja dengan syarikat swasta, diorang apa-apa berlaku, diorang ada sok-sok boleh claim. Kau ada sok-sok tak? Ada. Ada? Oh, okey, Alhamdulillah. Okey lah.
Tak apalah, aku cerita lah. Okay. Apa benefit yang kau ambil sendiri kalau Okay, bila untuk pelindungan lah. Perlindungan. Pelindungan aku ada Tagaful. Okay, aku ambil alhamdulillah. ngasif lah. Ni. Okay. Aku ada investment juga, pelaburan aku kepada banyak diversify, maksudnya pelbagai kan. So kat macam tabung haji, unit trust, I see. saham, dan ada beberapa lagi, ada company kecil-kecil. Aku tengah masukkan fund, maksudnya di fund funder lah. Kau dah investor lah sekarang. Kira investor. So I see. itu adalah perlindungan aku. Sekiranya apa-apa jadi, aku dah maklumkan kepada isteri aku juga. I see. Aku dah kahwin So aku maklumkan kepada dia, apa-apa berlaku, ini yang income yang akan menjaga. Maksudnya bagi bagi protection lah. Tapi kau kena maklum juga. Aku rasa kena maklum juga lah. Kau kena cerita dengan bini kau. Macam mana kau rasa macam tu? Memang patutlah dekat family kita kena tahulah kan. So apa-apa jadi kat kita, at least dia tahu dari mana sumber yang lain untuk dia survive sementara kan. Itu pelindungan yang aku ambil sekarang. Dan kalau kau ada idea ke apa-apa, kau beritahu lah. Mungkin aku boleh tengok. Kalau korang rasa takaful, insurans tu mahal kan, korang jangan, kalau korang kerja sendiri, pastikan at least korang ada sok-sok. Sekarang sok-sok korang sebagai bekerja sendiri, korang boleh ambil. Benda tu sangat penting. Aku dah tengok ramai orang, dia tak ada ambil apa protection. Dia ingat okay, benefit untuk kerja, dapat gaji, ada bonus, itu je. Dia orang tak fikir, tak pernah check apa pampasan sekiranya berlaku kat aku kan. At least korang pastikan ada sok-sok. Contoh macam ada orang kena dialisis. Dialisis kau kena, kalau buat dialisis darah at least seminggu 3 kali. So kalau 3 hari kau tak boleh kerja, kau dah rugi banyak masa untuk kau berniaga. At least kalau korang ada sok-sok, korang boleh claim pencen ilat yang dibagi kau 1,500 tiap-tiap bulan bila kau dah kena penyakit kritikal macam buah pinggang. So pastikan korang ada benefit untuk protect korang punya business ataupun korang punya service. Dale, aku just nak tanya, ni soalan simple je. Bekerja sendiri ni, engkau masih boleh simpan duit tak? Maknanya ada duit lebihan tak? Ataupun just cukup untuk survive je? Dapat. Aku setiap bulan aku ada simpanan. Maknanya simpanan ni lebih kepada kawalan kendiri lah. Maknanya sendiri punya tanggungjawab untuk buat simpanan, betul tak? Betul. So cara yang terbaik untuk buat simpanan, ni aku bagi tips sikit, bukan tips lah, ni memang kita kena patut buat. Dapat income, kita simpan dulu baru kita belanja. Sebab orang selalu dapat income, belanja ada sikit baru simpan. Itu pun lepas nak masuk bulan depan, gaji lambat masuk, keluarkan balik. So tapi mindset budak-budak baru lepas belajar, nak kerja, dia orang nak berbelanja tu tak. Okay, aku nak rasa lah, nak beli handphone ni, nak beli lah. Waktu tu aku bakal rasa untuk awal-awal tu, untuk 2-3 bulan tu tak apa. Kau nak merasa dengan nikmat kau bekerja, berniaga ke apa-apa, tak apa kau nak beli. Lepas tu kau kena belajar untuk kawal kewangan kau. So nak tanya kau agak Dale, apa achievement kau yang paling kau rasa tertinggi lah pencapaian kau dalam masa bekerja sendiri ni? Okay, Alhamdulillah aku tidaklah kata begitu mewah. Cuma aku ni kurang, kalau orang lain banyak hutang, dia ada hutang keliling pinggang, dia ada nak setiap bulan kena bayar ni, dia sebeban. Macam aku kurang beban tu sebab aku banyak, bila aku mampu baru aku beli. I see. Dan kalau aku itu cara aku lah, cara family aku, kau tak mampu kau jangan beli. Kalau kau ada duit baru kau beli. Dan kau fikir keperluan ke kehendak. Family aku banyak mengajar aku, kau tak mampu jangan beli. Sebab tu waktu kecil banyak aku belajar lah. Aku banyak belajar pada ayahku. Ayahku memang dia tak ambil loan bank yang riba semua tu. Dia ajar anak-anak dia, jangan sesekali buat loan. I see. Itu antara yang aku boleh belajar. Sebab riba ni, sekali kau terlibat, susah kau nak keluar. Dan riba ni dosanya terlalu besar. Kau boleh baca sendiri daripada Al-Quran. Allah dan Rasulnya berperang dengan orang yang mengambil riba. Betul. Okay, so Dan banyak kat bank-bank Islamik sekarang ni. Zaman dulu susah nak jumpa yang bank-bank yang membantu ni. Cuma sekarang ni banyak. Kau boleh ambil alternatif. Mungkin susah sikit untuk apply yang Islamik, tapi kalau boleh usahakan. Okay, itu achievement lah. Dari segi kenangan pahit kau kerja sendiri ni, mesti ada kenangan pahit juga kan? Boleh tak cerita sikit lah? Okay, kenangan pahit adalah aku berbisnes berpartner. Maksudnya kena tipu dengan partner, kena bawa lari duit, banyak jugalah. Sampai aku kadang-kadang putus asa juga. Aku pernah, sebab tu kalau aku putus asa, aku akan ambil masa untuk bercuti. Setiap kali bercuti tu maksudnya aku tengah nak rehatkan minda. Dan banyak masalah yang aku belajar. Bila kau bisnes dengan kawan-kawan ni, memang kau kena kuat. Kalau kau tak kuat, kau memang akan mudah ditipu.
dan kau kena ada hitam putih. Aku banyak kesilapan aku masa lalu sebab tak ada hitam putih. Sebab kita percaya member, kita buat bisnes bersama, sekali aku kena tipu. Itu pengalaman pahit lah yang sampai sekarang aku serik sebenarnya. Tapi insyaAllah aku akan cuba berpartner, tapi mungkin bukan dengan kawan lah. Kawan untuk melepak minum-minum okey, tapi kalau untuk berbisnes, bagi aku bukan orang yang berbisnes dengan kawan lah. So masa aku setuju lah dengan kau pasal hitam putih tu. Walaupun adik-beradik, walaupun saudara mara, walaupun kawan-kawan pun, benda yang melibatkan duit, benda yang melibatkan perjanjian, pastikan ada hitam putih. Sebab orang punya hati ni bolak-balik, dia boleh berubah bila-bila masa je. Dia rasa mula-mula cakap macam ni, lepas tu bila dah buat, kau buatlah ni, aku buat bahagian ni. So perjanjian hitam putih tu at least kalau ada, kita boleh tunjuk balik, kita cakap bukan ke dulu masa awal-awal nak start macam ni. So kalau diorang tak setuju, at least kita boleh pisah cara baik lah. Sebab tu kena ada hitam putih dalam bisnes ni. Betul. Okay, last kali sebelum aku akhiri video ni, just nak tanya pendapat kau lah, Dil. Apa nasihat yang korang boleh bagi dekat orang yang sekarang susah nak dapat, bukannya penganggur je, fresh grad yang baru habis masa PKP ni, lepas tu orang yang baru hilang pekerjaan. Ada banyak company, even company yang famous pun buang pekerja sampai 200 orang. So apa nasihat yang kau boleh bagi dekat diorang boleh buat take action, dan diorang boleh bantu untuk tingkatkan ekonomi family diorang? Okay, nasihat aku yang penting jangan cari alasan. Mungkin mula-mula at first stage kau akan rasa stres. Tak apa, kau luahkan waktu sembahyang, doakan dengan Allah. Waktu tu kau boleh merasa, cuma kau kena ambil masa yang sedikit untuk merasa tu. Lepas tu kau luahkan, lepas tu jangan bagi alasan. Maksudnya dah takdir aku macam ni, dah takdir aku macam ni. Jangan sesekali bagi alasan. Bagi aku lah, bila aku dengar orang selalu bagi alasan, aku rasa aku tak berminat untuk berusaha niaga dengan orang-orang macam ni. Sebab banyak masalah akan berlaku. So apa yang aku buat, setiap aku nampak masalah, peluang, itu adalah peluang untuk masalah, aku nampak itu adalah peluang untuk aku perbaiki diri. Mungkin kalau aku nampak macam contohnya sekarang nampak masalah untuk orang pergi kedai makan, contohnya aku nampak peluang, ni kalau aku buat service delivery kan bagus. Aku nampak peluang, cuma aku tak laksanakan lagi sebab aku ada beberapa bisnes aku kena pegang. So kalau korang nak berbisnes, jangan terlalu bagi alasan. Bila nampak masalah ataupun masalah lah di luar sana, kau fikirkan peluang yang kau boleh capai untuk tutup masalah tu. Bagi aku itulah paling penting. Jangan bagi alasan. Aku paling tak suka orang bagi alasan. Okay, so maknanya semua orang ada masa 24 jam diorang sendiri. So gunakan sebaik mungkin, take action lah. Korang pergi kelas banyak mana pun, kalau tak take action tak guna. So apa rumusan yang aku boleh buat tadi daripada apa yang Fadil terangkan, kalau korang nak mula berniaga, tak ada modal, tak payah, jangan bagi alasan. Korang boleh mulakan jual produk ataupun jadi dropship. Dropship tak perlukan modal yang banyak, just korang kena banyak belajar macam mana nak marketing. Yang kedua, korang kena tingkatkan ilmu kewangan korang dari segi macam mana nak simpan duit, macam mana nak letak perlindungan korang. Apa yang pertama dari segi kewangan korang, macam mana nak save. So korang kena invest sikit untuk belajar ilmu kewangan. Yang ketiga, jangan bagi alasan, take action. So aku rasa itu je video aku kali ni. Thank you very much Fadil sebab sudi datang untuk video aku, share ilmu kau kat subscriber aku ataupun viewers aku. Dan insyaAllah jumpa next video. Assalamualaikum.